أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurniaannya. Dengan izinnya pada malam ini kita berhimpun di rumah Allah yang mulia, yang penuh rahmat dan barakah, untuk sama-sama kita meneruskan aktiviti pengajian kita dalam majlis ilmu Taman Syurga, untuk sama-sama kita mendapat barakah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pengajian kitab Umdatul Ahkam, iaitu pada hadis yang ke-55, yang pada hadis yang ke-56, yang mana pada pengajian yang lalu kita sudah bincangkan pada hadis yang ke-55, iaitu hadis yang pertama berkaitan dengan salat berjemaah, yang mana hadis yang pendek yang biasa kita dengar, yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda: salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salat berjemaah adalah lebih afdal daripada salat bersendirian, iaitu sebanyak 27 kali ganda. Iaitu sekali salat berjemaah, gandaannya adalah seolah-olah kita melaksanakan salat sebanyak 27 kali. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita tak nafikan cerita tentang salat berjemaah ini mendapat pahala 27 kali ganda. Dan kita akan bincangkan hadis yang ke-56, dan kini kita akan bincangkan bagaimana pandangan para ulama, apakah yang dimaksudkan 27 kali ganda. Adakah pahala itu kita dapat dengan mendirikan di rumah ataupun di masjid baru dapat 27? Dan bagaimana pula pahala-pahala tambahan atau kelebihan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam salat di masjid, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan, kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 darajah wa 20 ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang bermaksud di mana riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang lelaki secara berjemaah berganda daripada salatnya di rumah dan di pasar sebanyak 25 kali ganda. Ini kerana apabila dia berwuduk, maka dia menyempurnakan wuduknya, kemudian keluar ke masjid, dan tidak ada sebab keluar itu melainkan untuk mengerjakan solat. Kemudian tidak ia melangkah satu langkah melainkan diangkat satu darajat dan digugurkan daripadanya satu kesalahan. Apabila dia salat atau sedang melaksanakan salat, para malaikat sentiasa berdoa ke atasnya selagi mana dia berada di tempat salat. Ya Allah, selawatlah ke atasnya,
Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan dia sentiasa berada dalam solat selagi mana dia menantikan solat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat berjemaah, seorang lelaki berjemaah, yang maksudnya berjemaah di masjid, berganda daripada solatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali ganda. Ada beberapa kemusykilan yang kita nak bincangkan di sini. Hadis yang pertama dalam bab ni sebut 27 kali ganda. Hadis yang kedua pula sebut 25 kali ganda. Kemusykilan di sini, kenapa 27, kenapa 25? Kejap-kejap 27, kejap-kejap 25. Mana satu yang betul? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat hadis, pada zahirnya kita nampak ada percanggahan. Seperti ada percanggahan. Sedangkan kalau kita telitikan bagaimana para ulama dia menjelaskan perkara ini, dia melihat perkara ini ada cara bagaimana hendak menghimpunkan hadis yang membicarakan tentang percanggahan ini. Ya, baik. Bagaimana dimensi ulama menggabungkan hadis ini tuan-tuan? Ada caranya. Kita lihat bagaimana perbahasan para ulama. Ada beberapa pendapat yang membicarakan tentang berbeza lafaz 27 dan 25. 27 lebih tinggi dan 25 lebih rendah. Baik, pendapat pertama dia kata 27 dan 25 itu bergantung kepada kesempurnaan salat seseorang. Dia kata berdasarkan ada hadis Nabi SAW, ya, seseorang itu boleh berganda pahalanya. Ada dapat 10, ada dapat 700 kali ganda, ada dapat berganda ganda-ganda. Maksudnya 27 tu maksudnya kualiti solat, yang mana siapa yang lebih baik kualiti solatnya dia dapat 27. Mana yang kualiti solatnya berkurangan, contoh kurang khusyuk ataupun ada lalai dalam solatnya, potong 2 markah. Ini pendapat pertama. Manakala pendapat kedua pula disebutkan, iaitu dari segi sudut jarak masjid, daripada rumah ke masjid. Kalau yang mana jaraknya jauh, dia dapat 27. Yang ada pula kata kalau yang rumah dia dekat bersebelahan dengan masjid, dapat 25. Ya. Jadi itu pendapat kedua. Dan orang tanya macam tu takci lah Ustaz. Ya, takci yang saya rumah dekat ni, takci lah. Jadi nak aci jual rumah tu cari rumah jauh sikit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, nak ciri tak aci tu, itu pendapat ulama, ijtihad ulama. Ya, barangkali tepat ataupun mungkin kurang tepat, wallahu alam. Tapi kita mungkin tepat juga mana tu, ada reasonable juga, ada masuk akalnya juga ijtihad ulama ini. Namun kita fikir, kalau rumah dekat dan rumah jauh, bagi saya rumah dekat tu betapa bersyukurnya dia tuan-tuan. Senang nak pergi masjid, minyak tak kacau, betul tak? Jalan kaki pun lepas dah. Ya, ini yang jauh-jauh tu lagi penat dia nak datang, sesuai dengan kadar kesusah payahannya. Satu hari Nabi SAW pada Hajjatul Wada', Nabi pergi haji dan Sayyidah Aisyah ikut. Dan ketika mana Sayyidah Aisyah melihat ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Ya, jadi Nabi kata, Sayyidah Aisyah kata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan pahala-pahala mereka ni? Adakah sama yang jalan kaki pergi haji? Adakah sama yang naik unta? Adakah sama yang naik keldai? Adakah sama yang naik kuda? Nabi SAW sebut, ya Aisyah, inna qadra ajraki ala qadri nasabik. Nabi kata, inna ajraki ala qadri nasabik. Nabi kata, sesungguhnya Aisyah, ganjaran yang Allah berikan kepada kamu berdasarkan susah payah kamu. Lagi susah payah, lagi besar pahala. Jadi sebab itu ulama kata, lagi jauh daripada masjid, lagi besar pahala dia. Dapat 27, dapat 25. Itu sajalah. Itu pendapat kedua. Dan pendapat ketiga tuan-tuan, antaranya para ulama mengatakan, iaitu beza antara 25 dan 27, iaitu 27 untuk solat yang bacaan deras, yang bacaan kuat, iaitu subuh, maghrib dengan isyak. Manakala zuhur dan asar, iaitu bacaannya yang tak kuat, baca sendiri-sendiri pada rakaat pertama dan rakaat kedua, iaitu solat zuhur dan asar. Kenapa tuan-tuan? Yang 25 tu dapat yang zuhur asar dapat 25, dan 27 dapat pada maghrib, isyak dan subuh.
Sebab bacaan deras tu pahalanya lebih sikit. Pahala lebih apa? Pahala mendengar bacaan imam. Nampak tak? Dahlah kita baca Fatihah lagi, lepas dengar bacaan imam lagi double pahala. Tapi kalau Zuhur dan Asar tak dapat pahala mendengar, dia dapat pahala baca saja. Itu antara ijtihad para ulama. Ya, apakah dalil tuan-tuan yang menunjukkan bahawa kita mendengar bacaan imam ataupun mendengar bacaan orang lain mendapat pahala? Hadis yang biasa saya bacakan pada kuliah-kuliah yang lepas, yang mana satu hari Nabi SAW dia berjumpa dengan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan orangnya kecil badan dia, tapi suara kualiti, suaranya sangat bagus. Nabi puji suara dia. Baca Al-Quran suara memang sedap. Sebab itu Nabi kata digalakkan kalau nak baca Al-Quran dengan suara yang sedap, dengan tajwidnya, dengan lagunya, terserahlah kepada cara masing-masing, asalkan tidak merubah hukum hakam tajwid dan makhraj huruf. Ya, ada saya tengok dekat Indonesia tu dia baca Al-Quran dengan lagu Jawa. Ada cuba cari. Memang baca Al-Quran dengan lagu Jawa, ngong macam mana tak tahu dah. Pelik, memang pelik tuan-tuan. Tapi kita tengok dengar betul-betul. Saya dengar kuat-kuat dia kata dengar tajwid dia. Okey. Ya, asalkan panjang mat dia, lepas tu dia punya idgham dia, ikhfa dia, mat asli, mat jaiz, ya, semua sekali dijaga tuan-tuan. Okey, tak ada masalah apa-apa lagu bagi saya lah. Ya, ada juga yang kritik, dia kata mesti lagu-lagu Arab. Dia kata berdasarkan hadis Nabi kata melagukan Al-Quran tu dengan lagu-lagu Arab, hadis tu lemah, bukan sahih. Jadi ulama kata tak kisah apa-apa lagu sekalipun, dia asalkan tajwid terjaga. Cuba dengar balik Google tuan-tuan, cuba cek kat YouTube ada tu. Dia baca orang Arab pun dengar. Tapi memang pelik lah tuan-tuan. Bunyi Jawa, marang kerapu kepunden, marang spekpaper, macam tu lah dia buat. Dia adaptasi ke dalam Al-Quran. Pelik punya dia. Tapi memang kita tak biasa dengar tu. Bab tajwid tu okey lah, tapi lagu tu Allah tak sedap betul rasanya, sebab kita bukan orang Jawa lah, tak biasa. Tapi kalau macam Taranum dan sebagainya, itu macam Bayati, Ras, lagi apa semua tu, macam-macam nama makam-makam tu kan, itu sebenarnya bukan berasal daripada Arab, tapi dia berasal daripada Parsi kan, yang tilawah Al-Quran, yang musabaqah Al-Quran, yang baca suara sedap apa semua tu kan, itu bukan lagu Arab sebenarnya. Kalau ikut sejarah dia berasal daripada Parsi, tapi diadaptasi dalam bacaan Al-Quran, cantik lah, sedap lah. Bayati, Ras, apa, Hijazi, macam-macam lah ya, ada lagu-lagu dia. Jadi Ibnu Mas'ud ini suara dia sedap. Bila dia baca suara sedap, Nabi suka dengar. Nabi jumpa Ibnu Mas'ud, dia kata, ya Ibnu Mas'ud, dia kata, iqra' alayya al-Quran, dia kata, bacakan aku Al-Quran, tolong dengar, aku nak dengar bacaan Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud ini humble. Dia kata, Rasulullah, aqra'u alayka al-Quran wa unzila alayka, wahai Rasulullah, layak ke aku nak bacakan Al-Quran untuk engkau, sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada Tuan? Maksudnya siapa lebih layak? Siapa Tuan punya Al-Quran? Ibnu Mas'ud tu dapat ilmu Al-Quran, cara baca Al-Quran daripada Nabi. Nabi yang ajar dia. Patut Nabi yang patut baca lebih bagus. Tapi dia kata, ya Rasulullah, layakkah aku baca Al-Quran untuk Tuan? Ya, sedangkan Al-Quran itu diturunkan padamu, wahai Rasulullah. Maka Nabi kata, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Nabi kata, bukan sekadar aku suka membaca Al-Quran, tetapi aku suka mendengar Al-Quran itu dibacakan oleh orang lain. Jadi dalil ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahawa mendengar bacaan Al-Quran itu sama pahalanya dengan membaca Al-Quran. Nampak tak? Tapi dengan syarat, fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dengan taat, fastami'u lahu wa ansitu. Bukan kita dengar baca Al-Quran main handset. Dia tak kira macam tu. Dia dengar Al-Quran, duduk dengar betul-betul. Bukan dengar Al-Quran tengok astro, tidak, dia tak kira. Dengar dengan taat, itu baru dapat pahala seperti membaca. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Ramadan ni kita malas, kita penat nak baca Al-Quran, pasang kaset, pasang CD, buka YouTube, dengar Al-Quran. Kita nak pergi kerja pagi Ramadan ni tuan-tuan, daripada tak ada kerja, pasang CD Al-Quran, dengar, insya-Allah. Daripada melangor dengar dengar Quad FM ke, dengar Sinar FM ke, baik dengar Al-Quran lagi bagus.
Ya, sambil tu kita tengok kereta pusing kanan pusing kiri, dengar Al-Quran sambil kita dapat tumpu dengan baca Al-Quran, lagi bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara ijtihad para ulama yang menyebutkan bahawa beza antara 25 dan 27 itu, 27 berada pada tahap yang mana solat yang dibaca secara deras, subuh, maghrib dan isyak. 25 adalah solat-solat yang tidak dibaca deras, iaitu zuhur dengan asar. Itu antara pendapat ulama yang menyebutkan beza antara 25 dan 27. Jadi pada hakikatnya tidak ada pertentangan makna, tidak ada pertentangan lafaz. Maksudnya 25 itu yang paling sikit rendah sikit, paling tinggi kualiti pahala jemaah apabila dia mencapai 27 kali ganda. Itu maksudnya. Jadi kalau boleh solat kita nak dapat 27. Doa pada Allah, jangan bagi aku 25, bagi aku 27. Jadi macam mana? Kita ambillah pendapat jaga kualiti solat. Khusyuk kita, ikhlas kita datang ke masjid pun dikira juga memberi kesan sama ada dapat 25, 27. Begitu juga khusyuk kita macam mana pun memberi kesan juga sama ada 25 atau 27. Jadi nak dapat 27, kualiti solat kena jaga, ikhlas kena jaga, insya-Allah dapat barakah penuh. Kemudian Nabi SAW bersabda, salat seorang lelaki secara berjemaah berganda daripada salatnya di rumah dan di pasarnya sebanyak 25 kali ganda. Ini khilaf ni tuan-tuan. Ini kita nak masuk perbahasan bagaimana hukum seseorang yang pergi ke masjid, ya, dengan tak pergi masjid tetapi dua-duanya salat berjemaah. Bagaimana hukumnya? Jadi ulama disebutkan ada perbincangan panjang tentang perkara ini. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pentakwilan ulama yang pertama, dia kata solat seorang lelaki secara berjemaah adalah lebih baik daripada solatnya secara berjemaah di rumah dan di pasar. Itu pentakwilan pertama. Atau pentafsiran ulama yang pertama, dia kata maksud hadis ini, salat seorang lelaki secara berjemaah di masjid digandakan sebanyak 25 kali darjah berbanding salat jemaahnya di rumah dan di pasar. Itu makna pertama yang disebut oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, berdasar zahir hadis ni tuan-tuan. Dan ada pula pendapat kedua, dia mengatakan yang dimaksudkan hadis ini salat seorang lelaki secara berjemaah di masjid berganda 25 kali ganda ataupun lebih baik sebanyak 25 kali ganda berbanding di solatnya di rumah dan di pasarnya bersendirian. Nampak ni? Jadi pendapat pertama ni tuan-tuan adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Mulakin, yang begitu juga Ibn Daqiq Al-Aid dan ramai juga sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dia kata maksudnya solat seorang lelaki berjemaah di masjid adalah lebih baik daripada solat berjemaah di rumah dan di pasar. Maksudnya solat berjemaah dekat rumah tak sama dengan solat berjemaah dekat masjid. Dan inilah pendapat yang disebut oleh ulama, siapa solat dekat rumah berjemaah dengan isteri ke, dengan anak ke, dia takkan dapat 27 kali ganda. Tetapi lebih baik daripada solat bersendirian kat rumah. Maksud dapat jugalah, mungkin dapat 10, mungkin dapat 15, mungkin dapat 17, mungkin dapat 20, tapi tak dapat full mark lah, ataupun full pahala. Maksudnya gandaan tu tak dapat full. Ini pendapat pertama. Ya, antaranya Imam Ibn Mulakin pun dia menyokong pendapat ini. Dan pendapat kedua, dia kata antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata maksud itu adalah solat bersendirian. Ya, maksudnya solat di masjid ataupun di surau seperti ini tuan-tuan berganda 27 kali ganda ataupun 25 berbanding solat bersendirian kat rumah. Yang berpegang pada pentakwilan kedua pula, dia kata solat dekat rumah tetap juga dapat 25 dan 27. Sama juga. Maksudnya, kalau suami isteri solat berjemaah dekat rumah, dia tetap juga dapat 25 atau dapat 27 kali ganda. Ini pendapat kedua. Namun, dia tak sama pahalanya solat dekat masjid. Dekat masjid ada macam-macam lagi plus pahala ataupun plus reward. Nampak tu?
Ya. Macam jugalah tuan-tuan, orang ni pergi umrah bayar 5,000, 6,000, 7,000. Ada yang bayar 11,000 tuan-tuan, package istimewa. Ya. Tapi lalas semayang kat Clock Tower juga. Ya. Lalas semayang kat rumah, kat hotel juga tuan-tuan. Nak kata apa, lutut tak ada minyak gelincir, tak ada juga, boleh berjalan. Tapi sebab dia rasa malas macam tu. Ada pula dia kata tak apa, sembahyang kat Clock Tower tu sama macam masjid juga. Ada lagi pendapat paling teruk pula, dia kata hotel pun bersambung dengan masjid, kita sembahyang berjemaah dekat hotel pun nampak imam dengar suara, sah juga jemaah dia. Pun itulah haru biru tuan-tuan. Ya Allah, bayar 11,000 sembahyang. Ustaz boleh kan? Ulama kata selagi mana dekat tanah haram dapat 100,000. Betul. Tapi sembahyang dekat Masjidil Haram ada plus yang kamu tak dapat. Kita akan sebut satu-satu persatu tuan-tuan. Yang saya nak sebut ni dia kata Clock Tower tu pun, yang hotel Clock Tower tu pun masjid juga. Tu sembahyang dalam hotel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita ibaratkan Clock Tower itu adalah masjid juga, bermakna kita boleh beriktikaf di dalam Clock Tower, betul tak? Maksud boleh beriktikaf dalam hotel tu, betul tak? Okey, katakanlah ya suami isteri pergi, ya, dia pergi sana 10 hari, takkan tak mengawan kot? Tak orang cakap. Kadang-kadang mesti ada juga tidur bersama, pegang-pegang, ada yang buat hubungan kelamin. Bukan nak cerita, bukan seks, tak ada cerita. Faham kan? Boleh tak hubungan seks dalam masjid? Boleh tak? Boleh tak? Mana boleh? Itu lain pula. Kan Allah kata apa Nabi kata wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan berkelamin dengan isteri-isteri kamu ketika mana kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Nampak tu. Tapi kalau macam itulah caranya tuan-tuan, tak bolehlah tidur Clock Tower. Jangan. Nak berkelamin cari hotel lain, keluar duit lain pula. Cari bilik barakah, pergi haji. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan buat benda meripik lah tuan-tuan, ya. Jangan cuba nak keluar fatwa sendiri. Nak sembahyang kat hotel, itu lantak hang lah. Hang fikir lah sendiri. Ya. Tapi nak kata fatwa, ambil kata kan Clock Tower ni pun masjid juga. Yang kadang-kadang mutawif pun sama juga. Mutawif-mutawif yang adalah segelintir mutawif yang muda-muda ni tak ada ilmu nak jadi mutawif. Silap-silap kata dah sampai Mekah, nanti jamak kasar dekat Mekah. Nak jamak kasar ke benda? Dah duduk sana bermukim dah lebih daripada 4 hari. Betul tak? Kat Madinah tak apa lagi, duduk kita kurang 4 hari, boleh jamak kasar sebelum pergi. Tapi dah sampai Madinah biasa duduk 4 hari ke atas, 5 hari ataupun 7 hari. Mana nak jamak kasar lagi? Tu saya tegur kadang-kadang mutawif-mutawif muda ni. Yang salah-salah ni kadang-kadang hati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang benda tu tak betul juga. Kata Ustaz, mutawif kata surau dekat Clock Tower tu pun masjid juga. Allahu Akbar. Ya. Jadi benda-benda yang nak kena, kecuali kalau kita kata semayang dekat Clock Tower tu dah penuh soft dekat tu, bersambung-sambung, itu tak apalah. Tapi ini terputus soft, boleh masuk lagi, boleh ke depan lagi, tapi semayang Clock Tower soft terputus. Kalau soft terputus, selagi mana dalam kawasan masjid, selagi mana kawasan beranda tu tak apa. Tapi kalau terputus luar masjid, putus, tak sah jemaah dia. Dia cerita panjang lah, cerita bab salat berjemaah dalam mazhab Syafi'i pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kata antara Imam Nawawi kata maksud hadis ini adalah salat berjemaah di masjid lebih baik daripada salat bersendirian di rumah dan di pasar sebanyak 25 kali ganda. Maksudnya juga ada pendapat mengatakan salat berjemaah dekat rumah pun dapat pahala 25 dan 27. Tetapi tidak dapat pahala plus. Ya. Jadi Ustaz, mana satu betul? Pilihlah mana-mana tuan-tuan. Ya. Tapi kalau ikutkan, kalau pembacaan saya, ya, saya rasa kalau ikut kajian saya, ikut pada pendapat kebanyakan para ulama, maksudnya saya lebih pada pendapat pertama. Maksudnya lelaki yang salat berjemaah dekat rumah tak dapat full 25 dan 27. Dapat 15 ke, 17 ke, 10 ke, wallahu alam, tengok kualiti ibadah macam tu. Ya, tapi kalau kata tak apa Ustaz, saya nak pegang pendapat kedua. Saya nak jemaah kat isteri, dengan isteri saya kat rumah 27. Boleh juga pegang.
Itu keyakinan kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Betul tak? Ya. Tetapi walau bagaimanapun, ulama-ulama bersepakat, dua-dua mazhab ini, dua pendapat mengatakan, mereka bersepakat bahawa solat dekat masjid jauh lebih afdal, lagi besar pahala dia. Kata apa? Zalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu'a. Ni antara hujah yang kuat yang mengatakan bahawa solat dekat rumah dan pasar tak dapat 27 kali ganda. Sebab apa Nabi kata? Nabi kata solat seorang lelaki di masjid secara berjemaah lebih baik daripada solatnya di rumah dan di pasar. Ini kerana, nampak tu? Maksudnya syarat dah dapat 25, syarat dah dapat 27. Nabi kata ini kerana dia pergi masjid, dia berwudu, berjemaah, tunggu solat. Itu. Ini antara hujah yang kuat, hujah yang kata saya lebih cenderung mengatakan pendapat pertama. Baik. Nabi SAW sebut zalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Ini kerana dia dapat 25 kali ganda, dapat 27 kali ganda, kerana apabila dia berwuduk dengan sempurna, sebaik-baiknya. Yang wajib dilengkapkan, lebih baik yang sunat-sunat itu dilengkapkan, bukan ala kadar saja. Jadi wuduk yang sempurna maksudnya cukup syarat dan rukunnya. Maksudnya kalau berwuduk itu dia pastikan seluruh anggota yang wajib itu kena. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, wuduk yang sempurna dia bukan sekadar menyempurnakan yang rukun dan syarat, tetapi ditambah lagi dengan sunat-sunat. Lebihkan basuhan, bukan sekali saja, basuh 3 kali. Jadi berselisih pendapat. Jadi kita tengok ada khilaf dalam ulama menyatakan maksud wuduk sempurna ini, maka kita ambil pendapat lebih berhati-hati. Maksudnya nak wuduk sempurna ini, kita bukan saja buat rukun saja, bukan buat yang sunat, bukan buat yang syarat saja, kita buat yang sunat-sunat sekali. Dan ada orang dia kata tak payah basuh tangan, ada orang tak payah kumur-kumur. Tak apalah, dia tetap sah. Tapi kita nak lebih sempurna, lebih berkualiti, maka yang sunat-sunat itu kita hidupkan. Sapu seluruh kepala, bukan sapu jambul saja. Itu antaranya lah tafsiran para ulama. Kemudian selepas menyempurnakan wuduknya, thumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa salah. Selepas berwuduk, dia keluar pergi ke masjid dan tidak ada sebab yang mengeluarkan dia keluar kecuali untuk solat. Memang dia keluar itu nak pergi solat ke masjid. Bukan dia nak pergi keluar pasal apa, nak pergi dekat bilik gerakan. Bilik gerakan parti. Nak minum teh apa semua bawa pergi masjid. Dia memang nak pergi masjid, keluar tu memang nak pergi masjid. Dia dapat ganjaran yang besar. Dan Nabi SAW kata thumma lam yakhtu, kemudian dia tidak melangkahkan kaki. Nabi kata seorang yang pergi berjalan kaki ni tuan-tuan, tidak melangkahkan kaki, melainkan apa? Melainkan diangkat darajatnya di sisi Allah. Satu langkah darajat dinaikkan. Ada ulama kata satu langkah dapat satu pahala. Nampak tak? Dan wa khutta anhu biha al khati'ah, digugurkan setiap satu langkah itu satu dosa, iaitu dosa-dosa kecil. Masya Allah tuan-tuan. Ini fadilatnya. Dia fadilat, ulama kata kalau naik kenderaan dapat fadilat dia tak? Ikut pada zahir, yang dapat langkah itu diangkatkan darajatnya dan digugurkan dosanya, iaitu langkah jalan kaki. Sebab itu kalau kita lihat dalam riwayat, para sahabat pergi masjid jalan kaki. Nampak tak? Para sahabat, sedangkan mereka ada keldai, sedangkan mereka ada unta. Kecuali yang jauh-jauh. Maksudnya ini kelebihan mereka yang pergi ke masjid berjalan kaki. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang duduk sekeliling yang dekat ni, tak payah naik kereta lah, jalan kaki. Kalau setakat duduk kat sebelah masjid, start enjin kereta, enjin tak panas lagi tuan-tuan, dah kena parking dah. Jalan kaki lagi bagus. At least tak apalah, 10 langkah pun dapat juga pahala. Baik. Kemudian fa idza shalla, apabila dia solat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Dan apabila dia mengerjakan solat, malaikat sentiasa mendoakannya selagi mana dia berada di tempat solat. Dia solat, Allahu Akbar, masuk ke masjid, solat tahiyatul masjid,
Lepas azan solat ba'diyah. Kalau zuhur tambah lagi solat qabliyah tambah lagi 2 rakaat. Ya, selagi mana dia solat, selagi mana sunat ataupun wajib, lepas tu imam pula qamat, dia pun solat fardu. Selagi mana dia solat dalam masjid, tempat solat itu malaikat sentiasa mendoakannya. Yang mana ini semua tuan-tuan pahalanya tidak ada berada dekat rumah. Maksudnya solat berjemaah dekat rumah tak dapat doa malaikat. Hanya solat berjemaah kat masjid. Tak kira solat sunat ataupun wajib. Malaikat Nabi kata sentiasa mendoakan orang yang solat di dalam masjid, walaupun solat sunat. Apakah doa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut malaikat doa, Allahumma salli alaihi, ya Allah selawatlah ke atasnya. Selawat maksudnya apa? Selawat Allah kepada kita memberi maksud barakah, memberi maghfirah. Itu maksud dia. Dan kemudian malaikat doa lagi, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosanya. Malaikat doakan kebaikan, doakan pengampunan untuk kita. Dan malaikat doa lagi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Dia dapat 3 doa. Dan selagi mana dia doa, tuan-tuan, katakanlah solat sunat 2 rakaat 5 minit, 5 minit itulah malaikat tak putus-putus doa. Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi, Allahumma ighfir lahu. Allah pusing-pusing, malaikat tak putus-putus. Mengikut pada zahir hadis, lam tazalil malaikatu, maksud malaikat sentiasa doa. Lagi lama bagus, lagi banyak dapat doa malaikat. Itu yang berkat ni tuan-tuan. Nampak? Sehat badan, ya. Maksudnya hidup berkat. Pasal apa? Ini semua kadang-kadang kita tak tahu. Selama ni kita hidup, kita sembahyang berjemaah, rupa-rupanya aku sembahyang selama ni dapat doa malaikat. Allahumma salli alaih, rahmat dan maghfirah, dapat barakat. Tu yang bawa kita, alhamdulillah Allah selamatkan, tak ada aksiden. Kita kadang-kadang hujung bulan tak ada duit, Allah bagi rezeki, ada buka pintu rezeki. Ini sebab berkat kita berjemaah lah. Antaranya apa? Doa malaikat ni tuan-tuan. Dapat anak berjaya. Pasal apa? Bawa anak sekali pergi sembahyang. Anak sembahyang dengan kita tuan-tuan 2 PSR 5A. Pasal apa? Anak pun berjemaah dengan dekat masjid, pun dapat doa malaikat. Itu berkatnya tuan-tuan. Kadang-kadang belajar tak ria-ria pun, belajar ala kadar je tapi lulus. Kadang-kadang ini X factor yang kita tak tahu, magic, karamah, kelebihan yang Allah bagi. Kita tak perasan. Ya alhamdulillah. Buktinya apa tuan-tuan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Maksud apa? Memberi jalan keluar setiap masalah. Hidup senang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan bagi rezeki padanya, rezeki tak disangka-sangka. Anak aku lulus 5A. Aku tengok Instagram yang aku tahu. Ya. Tapi kadang-kadang Allah bagi dia cerdik, bagi dia ilham. Sebab apa? Dia sama-sama datang masjid, semayang dan sebagainya, berkat. Maksudnya bertakwa, berjemaah kat masjid, part of takwa juga. Solat 5 waktu berjemaah, salah satu pecahan daripada takwa juga. Itulah, nampak? Imbalan yang Allah bagi ni tuan-tuan, berkat hidup. Bukan saja untuk berkat dekat akhirat, dekat dunia ni berkat. Nampak tu? Ayat 1000 Nina yang biasa kita baca, itulah. Nampak tu kadang-kadang berkat hidup ni alhamdulillah. Pasal apa? Berkat solat berjemaah, dapat doa para malaikat. Ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW sebut, wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Sesungguhnya dia sentiasa berada dalam solat selagi mana dia menunggu solat. Tuan-tuan dapat ni. Tadi start kuliah berapa? 7.50. Sekarang dah masuk 8.30. Bermaksud tuan-tuan tunggu daripada tadi hampir 40 minit. Ya. Sebenarnya tuan-tuan nak tunggu solat isyak didirikan, betul tak? Sementara nak tunggu solat isyak didirikan, baik kita dengarlah ustaz ni membebel. Lagi bagus. Ya. Kadang tahbir dia apa-apa dia bebel tu. Tak apalah, dengar je lah, layan je lah. Jadi duduk situ selamba ni tuan-tuan 40 minit, kejap lagi ni tuan azan. Tambah lagi 10 minit. Jadi berapa? Dah jadi 50 minit. Ustaz tu pun cakap tambah lagi 10 minit. Jadi 1 jam 5 minit. Ya. Ustaz tu pun lupa dunia. Lupa, hilang dah apa semua. Tambah lagi 1 jam. Jadi 2 jam menunggu tu. Ya. So jangan marah kalau lambat-lambat. Dapat pahala tunggu solat ni tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi tak adalah, track record saya tak ada sampai lebih setengah jam ni tak. Paling lama pun 15 minit.
Ya. Jadi tunggu ni, tuan-tuan tunggu ni dah lama 40 minit dah. Dapat pahala seolah-olah sedang mendirikan solat selama 40 minit. Nampak tu? Itu kelebihannya, kelebihan plus yang tak ada pada solat berjemaah kat rumah. Nampak tu? Ya, tak kisah nak ambil pendapat yang mengatakan solat kat rumah pun dapat 27 ataupun tak dapat 27. Tak apa. Tak apa, saya kata sembahyang kat rumah pun dapat 27. Tapi yang plus macam ni memang tak ada sembahyang kat rumah, tuan-tuan. Nampak tu? Tuan-tuan duduk saja ya tuan-tuan. Kadang-kadang dalam kuliah tu bukan dengar saya bercakap, dia tidur. Betul tak? Kadang-kadang tu bila tanya dia khayal tengok lain. Ya pasal lah kipas lama tak bergelap ni. Ustaz bercakap tu, dia tengok dinding tu apa, aku tengok langsir tu dah 10 tahun, bila nak tukar tu dia tak ada lah tempat lain, di sini okey. Ya, dia tengok benda macam tu macam ni kan, dia fikir benda lain. Dia tengok dinding tu apa pasal lah, dia tulis tulisan macam ni dia nilai macam tu. Tengok kapet, lain macam color dia ni. Ya, tengok corak dia macam beruk pun ada, nampak. Dia tak ada. Dia duduk saja ya tuan-tuan, bukan dengar ceramah betul pun, bukan berzikir pun, duduk saja aja. Dapat pahala mendirikan solat. Alhamdulillah. Ini rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang solat berjemaah. Ya. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang mana Nabi SAW sebut, Nabi kata solat berjemaah yang lagi ramai jemaahnya adalah lebih besar pahalanya, lagi banyak pahalanya tuan-tuan. Solatnya kalau kita solat berjemaah dekat rumah dengan isteri kita, masuk jemaah kita, makmum kita seorang saja. Tapi kalau kita solat lagi ramai jemaahnya, maka lagi besar pahalanya. Dalam hadis Nabi SAW sebut, salatul rajuli ma'ar rajuli khairun min salatihi wahdahu. Nabi kata salat seorang lelaki dengan seorang lelaki, iaitu satu imam, satu makmum, Nabi kata lebih baik daripada salat dia berseorangan, tak ada makmum. Dan Nabi kata salatul rajuli ma'ar rajulaini afdalu min salatihi ma'ar rajuli. Nabi kata solat seorang lelaki bersama dengan dua orang makmum adalah lebih baik daripada solat seorang imam dengan seorang makmum. Dan Nabi kata lagi bertambah lebih baik, maksudnya ada pahala plus yang lain. Sebab itu Imam Syafi'i kata, mana lebih afdal antara masjid dengan masjid ni? Imam Syafi'i kata cari jemaah yang paling ramai. Lagi ramai jemaahnya, lagi besar pahalanya tuan-tuan. Baik, kita pergi lawan azan insya-Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ini yang kita sebut daripada segi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengajaran daripada hadis ini Nabi menyebut kelebihan salat berjemaah di masjid adalah lebih berganda. Walaupun ada pendapat mengatakan sama juga kat rumah berjemaah dengan isteri dapat 27 kali ganda, tetapi tidak ada faktor tambahan yang begitu banyak berbanding kalau kita salat berjemaah dekat surau ataupun masjid. Katakanlah kat rumah ustaz, kat rumah saya sembahyang dengan isteri saya dengan anak-anak, lagi ramai jemaah dia. Tapi kat surau kadang-kadang jemaah seorang, dua orang saja, baik sembahyang kat rumah, betul juga. Tetapi pahala-pahala yang lain dia tak dapat. Pahala apa? Pahala melangkah. Dia tak ada, tapi naik kereta ustaz, melangkah apa? Turun kereta, naik tangga melangkah juga. Nampak? Kan? Situ kan? Betul tak? Parking kereta kat sana, dari parking nak masuk pintu masuk, melangkah juga. Jadilah ustaz, okeylah. Betul tak? Jadi, dan satu lagi, berjemaah solatnya apa? Tak dapat doa daripada malaikat. Dan satu lagi, kalau datang awal, dapat pahala menanti solat. Katakanlah dia sampai lagi 3 minit nak iqamah, dapat jugalah pahala tunggu solat 3 minit. Okeylah tu tuan-tuan, daripada tak dapat langsung. Jadi ni tuan-tuan, kalau kita nak dapat pahala tunggu solat, dapatkan walaupun datang awal, 10 minit pun jadilah. Jangan datang bila dah qamat tu tak dapat dah tuan-tuan. Jadi walaupun jemaah tak ramai kat surau, tapi ada pahala-pahala yang berganda tidak ada pada solat di rumah, ya. Baik, selain daripada itu tuan-tuan, disebutkan bahawa solat berjemaah ini adalah sunat. Sunat iaitu kalau hukum peribadi sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Lagi bau, maksudnya kalau solat tidak berjemaah tetap sah, tapi solat kurang sempurna. Yang mana pahalanya tak sempurna, tak dapat pahala berjemaah, pahala dapat sikit saja. Pahala yang banyak apabila kita solat secara berjemaah. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini tuan-tuan ada banyak kelebihan. Pergi ke masjid dengan jalan kaki, dapat pahala satu langkah, diangkatkan darajatnya. Kemudian digugurkan dosa-dosanya tuan-tuan. Jadi banyak faktor-faktor pahala yang menambahkan lagi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka solat berjemaah. Dan satu lagi, solat berjemaah ini bergantung pada bilangan. Maksudnya bergantung pada bilangan ni tuan-tuan, lagi ramai jemaah bermaksud lebih banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni tuan-tuan, kalau kita pergi ke rumah Allah, pergi ke masjid, pergi ke umrah ni tuan-tuan, kalau kita tak solat dalam Masjidil Haram, rugi rasanya. Nampak tu? Bayangkan solat dekat Masjidil Haram, solat kat Masjid Nabawi ni tuan-tuan, bayangkan ratusan ribuan berjemaah. Lagi ramai berjemaah, lagi besar pahalanya. Janganlah sembahyang dekat Clock Tower. Dan satu lagi, jangan ikut-ikutan orang yang sembahyang kat atas jalan raya ni tuan-tuan. Jangan. Ya, kecuali memang saf bersambung. Daripada dalam bersambung kat luar sampai jalan raya, itu tak apa. Kalau masih lagi depan, kita duduk dekat saf yang yang dekat jalan raya ni tuan-tuan, jangan ikut saf terputus. Ya, saf terputus ni tuan-tuan, walaupun kita nampak makmum tu bergerak, kita tahu pahala jemaah dihilang. Nampak tu? Itu yang dimaksudkan. Ya, jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seputar tentang hukum Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni. Yang kita pergi Masjid Nabawi kan ada bahagian beranda tu kan, bahagian payung tu kan. Yang payung bahagian lantai putih tu, biasa orang duduk luar dan sebagainya. Adakah itu dikira sebagai masjid ataupun tidak? Ataupun kita pergi Masjid Nabawi kan ada lantai putih tu. Ya, adakah itu dikira Masjidil Haram ataupun tidak? Ya, dalam mazhab Syafi'i, yang lantai putih tu, yang ada kipas, yang ada payung tu, itu juga termasuk dalam kategori masjid. Maksudnya siapa yang nak duduk lepak dekat tempat ada payung tu, kalau ikut mazhab Syafi'i, tempat itu juga dikira sebagai masjid. Apabila sampai kat situ, jangan duduk kecuali salat sunat tahiyatul masjid. Maksudnya duduk di luar Masjid Nabawi tu, selagi mana di dalam pagar tu, selagi mana bawah payung tu,
Dan kalau Masjidil Haram selagi mana dalam tapak putih tu, kalau duduk situ niat iktikaf dapat pahala iktikaf. Dan wanita haid dan wanita berjunub tidak boleh duduk dekat kawasan tu. Tu yang saya pelik tu, clock tower pun masjid juga. Habis kalau isteri kita haid, pergi tidur bilik lain, cek hotel lain. Pasal apa? Mana boleh perempuan haid beriktikaf dalam masjid? Kalaulah clock tower tu dikata sama masjid juga. Kalau macam tu, ramai perempuan tak boleh tidur dekat dalam tu, yang kena haid, yang kena apa, ataupun lelaki berjunub, perempuan berjunub. Batal lah hujah yang kata clock tower tu hukum sama masjid juga. Tak betul. Ya. Jadi nak elakkan. Sebab apa? Bila kita pergi umrah ni tuan-tuan, ramai yang pilih semayang kat belakang, tak ke depan. Ya. Isi ke depan dulu tuan-tuan. Selagi mana soft tu boleh isi. Kadang-kadang kita orang Melayu sama juga, dah datang lambat, datang lewat, lepas tu semayang kat belakang, sedangkan soft masih lagi kosong banyak depan. Saya lambat-lambat saya pergi depan. Tak apalah, masbuk. Yang penting ada kosong kat soft tu, itu lebih utama. Daripada masbuk, daripada tak terputus soft lagi bagus. Lebih baik masbuk daripada terputus soft. Terputus soft masih lagi sah, tapi hilang pahala fadilat jemaah dia hilang. Fadilat soft dia hilang. Nampak tu? Itu yang kita kena fahamkan dari segi situ. Ya, kena faham, jangan ikut sangat. Habis Arab tu buat ustaz. Arab. Kita duduk lama dengan Arab, tahulah perangai Arab macam mana. Arab ramai juga yang apa tu, yang kata orang kampung saya, orang Semenyih, ramai juga Arab yang bingai. Ya, orang Melayu lagi alim tuan-tuan. Tapi bagus juga, dia macam kita juga. Orang Arab ni macam Melayu juga. Ada yang jahil, ada yang pandai. Ada yang alim, ada yang jahil. Jadi tak semua amalan Arab itu dijadikan hujah ni tuan-tuan. Ya. Jadi itu nasihat kita. Kalau kita nak berjemaah, pastikan dekat surau kita ada tempat kosong, isi. Kalau boleh rapat-rapat lagi tuan-tuan. Tak perlu rapat sampai tak boleh bernafas. Sentuh-sentuh sikit tu okeylah, tak apa. Ya, jangan biarkan soft tu kosong. Pasal apa? Kita sayangkan fadilat. Datang berjemaah kat masjid dekat surau, tapi kurang pahala jemaah dia. Pasal apa? Soft terputus. Ya, kurang pahala softnya, kurang pahala jemaahnya tuan-tuan. Jadi tak berapa nak kena. Falsafah objektif tak apa nak kena. Biarlah kita dapat sempurna betul, dapat 27 kali ganda, dapat plus dan macam-macam lagi. Apatah lagi bila dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi rahimahullah, Masjid Nabawi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, ada soalan 1 2 kalau ada lah. Ya, silakan. 3 soalan. Oish, ini macam 3 penjuru ni. 3 penjuru tak tahu nak pilih mana satu. Apa? Oh, tak tahu. Macam mana? Majlis zikir. Okey. Yang kedua, berjemaah di masjid, tapi lewat kurang 3, 4. Rakaat ketiga kedua ketiga. Kumpulan. Jemaah lain. Maksudnya imam ratib dah habis, datang jemaah yang lain, yang lambat lah. Okey. Yang ketiga, macam mana pula dengan isteri kat rumah? Kalau dia suami berjemaah di masjid, saya pernah dengar pendapat yang kata isteri pula akan dapat pahala jemaah juga. Okey. Baik. Dia soalan 3 penjuru. Dia kalau ikutkan pilih salah satu. Kalau 3-3 rosak undi. Tapi ini ke politik tak? Ini soal jawab. Soalan pertama, kalau kita buat majlis tahlil ke, buat kenduri arwah contohlah kan. Lepas tu solat berjemaah dekat rumah. Yang macam tadilah hukum asalnya. Boleh ambil pendapat mengatakan solat kat rumah dapat juga 27 kali ganda, tetap juga tak dapat pahala seperti di masjid. Hukum asal macam tu juga. Ya. Kita okey, alang-alang kita kata dah habis tahlil apa, okey isyak dah masuk. Sebelum makan, sebelum sapadak, kita solat isyak berjemaah. 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ya. Ambil pendapat Imam Nawawi, tetap dapat 27 kali ganda. Ya. Tapi tak dapat pahala plus lah. Tak dapat pahala doa malaikat, tak ada. Dapat pahala langkah, tak ada. Pahala tunggu solat, tak ada. Walaupun dia tengah ceramah tu, ataupun dia tengah baca zikir tu, tunggu solat isyak, tetap tak dapat pahala menunggu solat. Tidak.
dapat pahala menunggu solat apabila dia solat berjemaah dekat masjid. Itulah, ya. Jadi dia dapat pahala juga jemaah ramai. Maksud jemaah ramai, maksudnya sekali sembahyang 30 orang. Jadi makin ramai jemaah tu, dia dapat pahala lebih. Yang kedua apa tadi? Lewat. Lewat maksudnya, okey, hukum yang lewat itu sama jugalah. Hukumnya sama juga, dia datang lewat. Maksudnya apabila dia datang lewat, tetap juga dapat pahala solat berjemaah 27 dan dapat juga pahala plus. Cuma apa yang dia miss? Yang dia miss itu solat awal waktu. Solat fadilat, iaitu waktu-waktu fadilat. Nampak? Biasanya imam dah habis salam, lepasnya waktu fadilat. Maksud fadilat apa? Itu fadilat solat awal waktu. Macam mana nak tahu solat awal waktu? Saya dah terangkan pada penjelasan yang awal dulu, yang mana awal waktu ni dikira tempoh azan, lepas tu tempoh kita berwuduk, tempoh kita perjalanan dekat rumah ke masjid, perjalanan kita solat 2 rakaat, ya, dan solat tempoh untuk menyusun saf lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Maksudnya dalam arrange itu kita masih mendirikan solat dalam tempoh 15 minit, tuan-tuan, dapat pahala plus lagi, iaitu solat pada awal waktu. Tapi bila yang datang grup yang kedua ni pula buat jemaah baru sebab tak sempat berjemaah dengan imam ini, dah salam, maksudnya dia dapat pahala juga. Pahala sama juga solat berjemaah dekat masjid, cuma yang dia miss solat awal waktu. Ya, kecuali isyak. Isyak dia lain. Nabi melewatkan, ada. Dan ketiga lupa pula. Isteri kat rumah ada kata tak dapat solat berjemaah dekat masjid. Dia niat kata teringin nak berjemaah dekat masjid, tapi tak dapat, nak kena masak kat rumah, anak kecil lagi nak kena jaga, tak boleh pergi. Ada sebagian ulama kata tetap juga dapat 27 kali ganda. Ya, ada sebagian ulama bukan sepakat berdasarkan hadis Nabi SAW, idza maradal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan au muqiman. Nabi SAW sebut, kalau seorang hamba itu sakit, idza maradal abdu aw safar, kalau dia sakit atau dia bermusafir. Sakit kan tak boleh pergi masjid sebab keuzuran. Nak pergi masjid tapi sakit demam, tak boleh pergi masjid, teringin nak pergi masjid berjemaah, rugi rasanya. Ya, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan aw muqiman. Nabi kata walaupun dia sakit, sembahyang kat rumah, tapi niat nak pergi masjid tapi terhalang disebabkan sakit, ataupun musafir tak dapat berjemaah kat masjid, terpaksa solat jamak kasar, tak dapat 4 rakaat, Nabi kata dia diberi pahala seolah-olah solat ketika mana dia sihat. Orang sakit yang biasa berjemaah teringin nak pergi masjid tapi disebabkan sakit, walaupun solat bersendirian kat rumah, dapat pahala exactly macam dia sihat dekat solat dekat masjid. Macam tu juga musafir. Orang musafir ni tuan-tuan, dia solat qasar 2 rakaat, tetap juga Allah bagi pahala solat seolah-olah 4 rakaat. Jadi itu juga ada ulama mengatakan isteri yang terhalang untuk pergi ke masjid disebabkan tanggungjawab, disebabkan benda-benda yang lain dia kata, tetapi disebabkan halangan ini tetap juga Allah bagi dia pahala solat 27 kali ganda, ya. Tapi jangan buat sibuk pula, kan? Anak dah besar panjang dah, menantu dah 5 orang, cucu dah 7, kan? Boleh pergi masjid, dia tak pergi masjid dapat pahala. Tak apa, sibuk lah bang, sibuk. Time tu lah nak mengemas tuan-tuan. Bila time dah habis azan tu tak ada pula. Time azan, bila nak azan aja, dia sibuk lah kemas apa semua, sapu sana tu. Memang tak dapat lah tuan-tuan. Yang memang betul-betul keuzuran yang menimpa dirinya. Ada pendapat ulama cakap macam tu. Dan ada sebagian ulama juga yang saya baca, dia kata perempuan yang keuzuran pun tetap tak dapat 27 kali ganda, tetapi dia dapat pahala lain. Pahala iaitu menanti tanggungjawab, hidupkan jemaah, maksudnya dapat pahala duduk sembahyang kat rumah, afdaliyah sembahyang kat rumah tu. Ada pendapat kata macam tu. Dan satu lagi option yang terakhir, maksudnya bukan tak boleh berjemaah, buat seperti hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika mana ingat tak solat isya, dia solat isya dekat Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas solat isya bersama Nabi, dia balik kampung dia dekat hujung Madinah. Dia pula jadi imam untuk orang kampung dia, sebab orang kampung dia tak ada yang pandai membaca, yang bagus bacaannya. Jadi dia dah solat fardu dekat rumah, dia solat second time dekat kampung dia, menjadi imam kepada orang kampung dia. Maksudnya boleh tak? Boleh. Jadi si isteri ni nak berjemaah bang, tak apa, abang pergi masjid dulu, sembahyang dengan imam kita.
dekat surau An-Naim. Balik nanti tunggu kita berjemaah sama-sama. Suami solat second time. Boleh tak? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i tidak menjadi masalah. Dapat juga isteri 27 kali ganda. Jangan lupa pula, lepas main salam pap, jom ya, al-awal maju. Tariklah, masak sup kambing, pap pukul 10, bini menangis. Bila nak balik, tak balik-balik lagi. Tak dapat sembahyang. Lala pukul 11 tak sembahyang lagi. Bini mana? Alamak, lupa. Bini aku tunggu nak berjemaah. Habis kesian bini tuan-tuan. Ya, malam tu tidur luar. Ya, wallahu alam. Ya, baik setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah silap, kalau ada kekurangan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan ucapan penutup saya insya-Allah sebelum kita nak beraya ni iaitu selamat mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama' marhuma wa tafarruqana bi tafarruqa ma'suma. Allahumma la tara' fi maqamina hadha man illa ghafarta wal hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.